أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك، انشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، واطلق به ألسنتنا، وقوي به أجناننا، وسع به أفهامنا، وقوي به عزامنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Okey, seperti biasa kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengizinkan dan mengaturkan kita akan kita terus dapat bersama untuk berusaha memahami kalam Allah iaitu Al-Quran, agar Al-Quran itu kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, dan pada masa yang sama kita ingin juga berkongsikan ilmu panduan itu kepada masyarakat ya keseluruhan. Kita sekarang masih lagi berkongsikan pengenalan kepada kalimah-kalimah dan juga ayat 9 surah Al-Baqarah. Saya kongsikan skrin seperti biasa. Ya, daripada digital Al-Quran, Quran tafsir dan perkata. So kita akan dapati ayat 9 Al-Baqarah, iaitu bermula daripada yukhadi'u nallaha wallazina amanu tu sampailah kepada wama yash'urun ya, wama yash'urun. Itulah ayat yang ke-9, dan kita telah pun berkongsikan pengenalan kita kepada dua kalimah yang pertama, iaitu yukhadi'u nallaha ya. Yukhadi'u kita telah kupaskan dia. Yukhadi'u tu kalau kita kongsikan semula, simpanan kita dalam print screen ya, print screen iaitu hari Jumaat ya. Kita buat latihan ni hari Jumaat. Kalimah yang pertama yukhadi'u nallaha, ini kalimah pertama yukhadi'una. Lepas tu kalimah yang kedua Allah. Biasanya kita akan bincangkannya sekali lah, sebab Allah tu adalah maf'ulun bih kepada yukhadi'una ya. Dan yukhadi'una tu kita telah pecahkan kepada komponen dia, yukhadi'u dengan imbuhan waw nun ya. Imbuhan ni dipanggilkan imbuhan jamak yang marfu' kepada yukhadi'u yang mufrad. Jadi fungsi waw nun ni ataupun kita panggilkan komponen una ni untuk menjamakkan kalimah fi'il mudhari' yang mufrad di sini dan juga marfu' ya. Apakah tanda marfu' tu? Ain baris hadapan ya. So bila ain tu mengambil baris hadapan, menunjukkan dia yang marfu' ini. Jadi kalau kita nak menjamakkan, so kita kena tambah waw nun ya. Kita tidak boleh tambah ya nun ya. Jamak untuk imbuhan jamak untuk fi'il mudhari' dia ada dua, ada waw nun dan ada ya nun ya. Okey, ini tapi ini adalah fi'il mudhari'. So dia apa ni?
Imbuhan dia ada dua, iaitu waw una, dia panggil una, waw dengan nun baris atas tu, dan waw dan alif ziyadah, ya. Itu komponen dia. So melihat macam mana kita nak melihat komponen tambahan tu, ialah kita kena melihat i'rab kepada komponen yang pertama, ya, yang ini. So kalau i'rab dia marfu', maka ditambahkan waw nun, ya. Kalau i'rab dia mansub, dia tak boleh tambah waw nun, ya. Dia kena tambah waw alif ziyadah. Yang begitu juga kalau komponen ni adalah komponen yang amar, ya, fi'il amar, dia tidak boleh ditambah waw nun, dia kena tambah waw alif ziyadah. Itulah dua komponen untuk kata kerja fi'lun, ya, iaitu waw nun dengan waw alif ziyadah. Dalam konteks ni, kata kerja ni adalah kata kerja fi'il mudhari' yang marfu', jadi dia kena tambah waw nun, ya. So bila kita menerangkannya, so kita terangkan di sinilah, iaitu fi'il mudhari' maklum wazan 3 muzakkar mufrad yang marfu', iaitu ni, ya, yukhadi'un tu. Dan waw nun tu apa dia? Waw nun tu adalah imbuhan jamak marfu'. Imbuhan jamak kerana yang ini tadi marfu', dia perlu mengambil imbuhan, ya, yang jamak dan marfu'. Dia tidak boleh mengambil imbuhan jamak selain daripada yang marfu'. Kemudian kita bantu pemahaman kita dengan melihat pembentukan kalimah yukhadi'una ni, iaitu kita mulakan 3 huruf akal, kha, dal dengan ain. Kemudian kita bentuk kata dasar kepada kha, dal, ain ni, dia menjadi khada'a. Ya, khada'a sudah ada makna, iaitu menipu ataupun memperdaya. So untuk membentuk kalimah yukhadi'una ni, daripada khada'a ni perlu melalui acuan, ya, acuan yang bersesuaian kepada kalimah yukhadi'una, ya. Kerana yukhadi'una adalah fi'il mudhari' maklum wazan keempat, jadi dia perlu mengambil acuan fi'il, inilah dipanggilkan acuan fi'il mudhari' wazan keempat, ya, fi'il mudhari' maklum wazan keempat, yufa'ilu. So dengan menggunakan acuan ni dan juga 3 huruf akar di dalam kalimah kata dasar itu, iaitu di sini, ya, menggunakan huruf di sini, ya, dimasukkan ke dalam acuan ini, maka terbentuklah kata terbitan, ya. So ini dipanggilkan kata terbitan, dan kata terbitan tu mestilah membentuk dalam bentuk sama dengan inilah, ya. Sebenarnya ini kata acuan, inilah kata terbitan dia tu. Yukhadi'un tu sebenarnya adalah kata terbitan. Itu wazan 3 kan? Wazan 3. Ni ada wazan 3 ni. Doktor sebut wazan 4. Tadi sebut wazan 4 dia? Ya. Okey, silap dia. Dia wazan 3. Bila ada alif ni, ialah wazan ketiga lah. Okey. Jadi, siap kata terbitan, tetapi di dalam ayat dia menggunakan kata kerja yang jamak, ya. Jamak mana apa? Fa'ilnya yang ramai lah. Itu dimasukkan jamak. Jadi dia kena tambah waw nun ni lah. Ya, waw nun ni sebagaimana kita terangkan dalam komponen tu. Di sinilah berlakunya tambahan waw nun ni kepada yukhadi'un tu, ya. Ini proses pembentukan kalimah. Ya. Maka terjadilah kalimah yukhadi'una, ya. Yukhadi'una ni dia masih tergantunglah, ya. Tergantung sebab dia
kata kerja yang dipanggilkan kata kerja yang transitif. Ya, transitif ni dia apa? Dia memerlukan objek. Ya. So dimasukkan objek dia di sinilah. Ya, objek dia sebelum dia menjadi objek, kalimah asal kepada objek tu ialah Allahu. Sebab ada lagi tanda campur ni, maknanya nak menunjukkan proses saja, ya. Dia belum lagi menjadi objek. Sekarang Allahu dia masukkan kepada yukhadi'una. Kemudian bila dia masuk dan bila yukhadi'una ni berfungsi sebagai kata kerja kepada Allah tu, jadi Allah sekarang ni mengambil position ataupun status sebagai objek, ya, kepada yukhadi'una tadi. Maka statusnya akan berubah daripada marfu' kepada mansub. Ya, so dia akan berubah daripada marfu' kepada mansub. Di sini tadi dia masih lagi marfu' sebab dia belum lagi bergabung, ya. Dia hanya proses kita letakkan tanda campur tu, maknanya dia dimasukkan ke dalam ayat tu kepada yukhadi'una. Ya, so apabila dia dimasukkan dan dia sudah bersetuju untuk menjadi objek kepada yukhadi'una tu, kita buangkan tanda campur tu, maka dia jadilah yukhadi'unallaha. Ya, yukhadi'unallaha. Ini kata kerja dia. Ya dengan waw nun tu adalah fa'il dia. Ya. Fa'il dia, objek dia ialah Allah. Itulah. Maka lengkaplah ayat di sini, ya. Ayat fi'il mudhari' itu dengan fa'ilnya, dengan kata kerjanya, dengan masanya dan juga dengan objeknya Allah. Okey, sampai ke tahap tu maka kita sudah bersedia untuk menterjemahkan, memberi makna kepada kalimah yukhadi'unallaha tu, ya. So yukhadi'unallah, yukhadi'una tu maknanya apa? Ya dengan waw nun tu ialah mereka, ya. Kha dan ain tu, ya, daripada kata dasar tadi makna menipu ataupun memberdaya. Dia maknanya menipu, ya. Mereka menipu. Dan objeknya ialah Allah. Okey, so untuk lebih tepat maknanya sebab dia dalam bentuk fi'il mudhari' yang apa? Yang maklum, ya. Perbuatan tu adalah berterusan, ya. Jadi sepatutnya mereka sentiasa menipu Allah. Itu dalam bentuk fi'il mudhari' yang marfu', perbuatan yang berlaku dan berterusan berlaku. Okey, tetapi dalam konteks wazan ketiga, ya, yang mereka berterusan menipu Allah tu, tapi sebenarnya mereka tidak berjaya, ya, tidak berjaya untuk menipu Allah. Jadi kita terjemahkannya sebagai mereka cuba, ya. Mereka cuba menipu Allah ataupun mereka hendak menipu Allah. Ya, sebab Allah tu tidak boleh ditipu lah, ya. Allah tu Maha Kuasa. Dia tidak boleh menipu Allah. Ya, jadi perbuatan mereka tu hanya dipahami setakat mereka cuba sentiasa, boleh masukkan sentiasa, ya. Mereka sentiasa cuba menipu Allah ataupun mereka sentiasa hendak menipu Allah. Itulah, ya, dalam konteks dua kalimah yang pertama, yukhadi'unallaha, ya. Okey, so kita hari ini sambung kepada kalimah yang seterusnya, balik kepada Quran, tafsir dan perkata itu. Ya, kita buangkan segala catatan ataupun
labeling ni supaya bersih. Ya, kita tekan clear drawing, ya. Clear drawing dia akan hilang semua. Okey. So sekarang ni mereka ni cuba menipu Allah, ya, tetapi bukannya mereka cuba menipu Allah sahaja, ya. So Allah nak kata mereka ni juga cuba menipu orang-orang yang beriman. Ya. So ada tambahan kepada Allah tu, iaitu mereka juga cuba menipu orang-orang yang beriman, ya. So bila kita membincangkan kalimah tu, kita kena bincangkan sekali. Allazi na'amanu tu jangan dipisahkan, ya. Kita buat sekali lagi. Ya, allazina amanu tu kena dibawa sekali, jangan pisahkan. Kalau tidak dia tergantung mana dia tu, ya. Kalau kita bincangkan allazina saja, dia tergantung mana dia. Ya, allazina adalah isim mausul, jadi kena bawa silah dia sekali, ya. Manu ni dipanggilkan silah. Ya, allazi adalah isim mausul. Jadi isim mausul ada silah itu sambungannya kena bawa sekali lah. Barulah kita memahami, ya, yang mereka ni cuba menipu Allah. Dan ada tambahan, ya, objek kepada perbuatan mereka cuba menipu tu. Allah kata bukan saja Allah, mereka juga cuba menipu orang-orang yang beriman. Jadi bermakna allazina ni automatically dia akan menjadi i'rab sama dengan Allah. Ya, so kalau kita ambil arrowkan dia, ya, kalau Allah ni menunjukkan dia i'rab yang mansub, maf'ulun bih. Jadi allazina ni pun, ya, juga akan mengambil i'rab yang mansub, ya. Allah ni dia mu'rab, dia boleh bertukar baris. Bila mengambil mansub maka dia dibariskan atas, ya. Tetapi allazina ni dia isim mausul yang mabni. Baris nun tu tidak boleh ditukar, ya. Sama ada dia marfu ataupun mansub ataupun majrur, nun tu tetap baris atas sebab dia kalimah yang mabni, yang tidak bertukar barisnya walaupun i'rabnya bertukar, ya. So dalam konteks ni dia mansub, ya, baris tetap baris atas. Tetap baris atas, ya. Jadi yang penting kita kena faham bukannya baris dia, ya. Baris tu hanya tanda saja. Yang kita kena faham status dia mesti mengikut, ya, Allah ni. Ya, kenapa? Sebab dia telah diselaraskan dengan waw, yang ni dipanggilkan waw atifah. Waw atifah akan menyelaraskan kalimah sebelumnya dari aspek i'rab dengan kalimah selepasnya. Status dia tu kena selaraskan. So kalau sini mansub, jadi allazina tu perlulah mengambil kalimah yang mansub. Okey. Dan bermakna allazina ni adalah tambahan kepada Allah. Dia dipanggilkan ma'tuf, ya, ma'tuf. So kalau kita gunakan leksi logos, okey. So leksi logos kita kena type dia, ya. Apa kita buat? Kita pinjam simpanan yang kita buat dalam Word, ya. Word dulu, kita buang catatan ni sebab kita nak gunakan leksi logos. Jadi kita pergi ke leksi logos. Okey, dan kita pergi ke Word yang mana kita simpan ayat tu. Kalau masih ada, kalau tidak kita kena type lah, ya. Kita tengok kalau ada dan kita boleh gunakan simpanan kita. Okey. Yukhadi'u
Allah tidak ada di sini sebab ini yukhadi'un Allah saja. Okey, tidak ada ya. Okey, mungkin kita yang ni lepas tu kita akan sambung wallazina amanu. Kita copy di sini, pergi ke leksi logos dan tampal dia kat situ dan kita tambah lagi dengan wallazina amanu. Kita type saja ya. Ya, dengan waw atifah. Lepas tu allazina ialah hamzah wasal dengan lam yang bertasydid, zal baris bawah, ya mad dan nun baris atas, wallazina. Kemudian manu dia menggunakan mad badal, jadi hamzah qata baris atas dengan alif. Lepas tu manu mim baris atas, nun baris depan dan waw berserta alif ziyadah. Itu cara menulis wallazina amanu ya. So kalau kita nak buat catatan untuk rekod kita, kita masih lagi membincangkan ni dalam ayat ke 9 ya, ayat ke 9. Jadi di sini kita boleh bincangkannya lebih ya, lebih sini. Okey, Allah kita tahu dia adalah maf'ulun bih ya. So maknanya Allah ni maf'ulun bih kita panggil apa? Sebab dia terdapat di sini dua maf'ulun bih ya. So kita buat catatan sini kita sudah mengenal dia adalah fi'il mudhari' maklum, wazan ketiga yang jamak dan marfu' ya. So kita buat catatan Allah ni dia adalah maf'ulun bih al-awwal kita panggil ya. Okey, kita nak masukkan dia sebagai labeling ataupun nota dalam bentuk teks ya. Jadi kita gunakan ini jawi boleh ya, kita pinjam saja sekejap ya. Sama ada kita gunakan ni ataupun kita boleh guna leksi logos satu lagi. Kita buka ya sebab untuk menaik catatan tu. Ya, yang tadi dipanggil apa? Maf'ulun bih al-awwal ya, mim fa ain waw lam, maf'ulun bihi ialah ba dengan ha. Lepas tu al-awwal hamzah qata, lam ikuti dengan hamzah wasal, lam dengan hamzah qata, lepas tu waw dengan lam. Ini dipanggil al-awwal, yang pertama ya. Dia terdapat dua maf'ulun bih tu ya. So kita bracketkan dia, kita copykan dia, masuk ke tempat tadi dan kita buat catatan sebagai nota kepada Allah tu ya. Kita ambilkan teks. Ambil teks ni yang ni hanya siapa-siapa yang sharing screen sajalah biar ada feature teks ni ya. Okey, masukkan teks di sini, kopikan dan paste lah yang kita type tadi, maf'ulun bih al-awwal tu. Kita besarkan sikit. Okey. So tag ni kita boleh adjust dia semula untuk memberi penerangan kepada Allah tu. Ya, so Allah tu kita panggil dia maf'ulun bih al-awwal. Maknanya maf'ulun bih yang pertama. Ya. Tengoklah sesuai, kalau lebih sesuai macam ni ya, kita
letakkan labeling macam tu. Okey. Okey, let's check teks. Okey, teks warna sepatutnya teks ni warna merah ya. Nanti kita tukarkan warna merah. Okey, yang buangkan yang ni. Merah, ada kontras sikit lah ya. So itu Allah adalah kita panggil dia maf'ulun bih al-awwal. Kalau kita nak describe dia, dia juga sebagai, okey, mungkin kita tambah sikit ni ya, tambah sikit maklumat kat situ. Dan dia juga apa? Wow. Kita masukkan wow. Boleh tak? Okey. Kalau nak Melayu dan lah ya. Kalau dia boleh edit kat sini. Kalau tidak, kita pergi ke leksi logos tadi. Kita nak masukkan apa? Peranan dia tu, maf'ulun bih al-awwal tu, pada masa sama dia juga adalah maya ya. Mausul alaihi lah ya. Kita panggil dia mausul alaihi sebab ma'tuf alaihi ya. Pelik patutnya boleh tambah sini, kenapa tak boleh ya? Try. Mim tak mahu dia. So kita pergi ke leksi logos, kita tambah di leksi logos lah. Yang ni ya. So yang ni tadi kita boleh padamkan nanti. Wa maknanya dan. Dia juga ma'tuf alaihi, mim, ain, qad, ta, waw, fa, alaihi, ke atasnya ya. Okey, so kita copy yang ni dan kita gantikan apa yang tadi untuk melengkapkan lagi lah ya, melengkapkan lagi nota tu. Jadi kita ambil sekali lagi, select tadi. Yang ni kita buangkan dan kita taruh teks yang lebih lengkap ya. Okey. So Allah ni, dan kita arrowkan lah ya, arrowkan dengan warna hijau. Arrow kita ambil warna hijau. Yang Allah ni adalah maf'ulun bih al-awwal dan dia juga ma'tuf alaihi ya. Kalau kita adjust sikit supaya waw ni masuk ke bawah tu. Okey. Itu penerangan kepada Allah ya. Semalam kita hanya mengenal dia sebagai maf'ulun bih saja. Tetapi sekarang ni kita nak bincang dia dalam konteks allazina amanu. Allazina amanu tu ialah maktufnya. Tambahan kepada Allah tu sebagai maf'ulun bih kepada yukhadi'u ya. So kita buat catatan untuk allazina amanu ya. Kalau kita nak lapangkan sikit ni ya, supaya kita dapat meletakkan nota tu dengan lebih baik ya. So kita dan kalau perlu kita boleh kotakkan Allah tu, kotakkan dia ya. Yang ni ialah yang dipanggil apa tadi, maf'ulun bi al-awwal dengan ma'tuf alaihi tu, kemudian allazina amanu ni sebagai ma'tuf dia. Ma'tuf dia ya. Kan kita buat yang samalah. Tapi sekarang ni dia ialah ma'tuf yang kedua pula. Ya, dia bukan, dia maf'ulun bih yang kedua, pada masa sama dia adalah ma'tuf. Itu cara menerangkanlah ya. So kita pergi ke leksi logos yang sama tadi. So kita gunakan
penerangan ni untuk mencantikkan nota. So sekarang ni dia maf'ulun bih as-sani, ya. So kita letakkan as-sani ialah sa dengan alif dan nun dengan ya, ya. Ataupun nun saja salah, ya. So kata nun saja cukup. Ya, as-sani. Dan dia juga berperanan sebagai ma'tuf. So kita buangkan alaihi itu. Itulah penangan kepada allazina amanu, ya. Kopikan dia, bawa ke sini dan kita tampalkan dia sebagai teks. Okay. Tag, ambil tag dan kita tampalkan ke sini. Itu untuk penangan allazina amanu tu sekali, ya. Okay, dan arrowkan dia untuk satu tadi Allah dah selesai. Lepas tu allazina amanu tu ialah dia maf'ulun bih as-sani, objek yang kedua. Ini yang pertama, ini objek yang kedua. Jadi macam mana boleh berlaku dia maf'ulun bih as-sani dengan ma'tuf ni disebabkan oleh waw di sini, ya. So waw ni kita buat catatan juga, ya. Kerana terdapatnya waw dipanggilkan waw atifah, ya. So kita pergikan Laci Logos tadi untuk buat catatan waw tu, ya. Waw tu adalah kita panggil al-waw. Al-wawu, itu ejaan dia, ya. Al-wawu atifah. Kalau al-wawu jadi al-atifah lah, ya. Ataupun tak payah, kalau kita nak buat ringkas je, tak payah dalam ma'rifah. So kita buat secara nakirah sajalah. Atifah ila ain, alif, qad, ta, fa dengan ta marbutah. Okay. Kopikan dia and then letakkan nota di bawah ni, iaitu kita sama tadi, kita tekskan dia, ya. Letakkan catatan tu di bawah ni lah. Itu sekurang-kurangnya sekarang ni kita dapat struktur ayat tu, ya. Yukhadi'un Allah awal lazina amanu. Yukhadi'un kita dah buat semalam, ya. Sehingga kita boleh beri maknanya sekarang ni Allahu wallazina amanu tu adalah Allah adalah maf'ulun bih al-awwal dengan wa ma'tuf alaihi. Kemudian ada wa atifah. Wa atifah ni menambah dan menyelaraskan ma'tuf tu dengan ma'tuf alaihi dalam bentuk maf'ulun bih, ya. Bermakna i'rabnya di sini adalah mansub dan di sini juga mansub, ya. Itulah untuk permulaan, ya, untuk kita lihat kedudukan kalimah ni dalam ayat ni, ya. So besok kita akan kemaskan lagi lah kedua-dua kalimah ni apa dia. Kita pecahkan penerangan kepada allazina dengan amanu tu besok, ya. Yang ni adalah isim mausul. Kemudian amanu tu adalah fi'il madhi maklum, ya, wazan keempat. Itu penerangan kepada kalimah tu lah, ya. InsyaAllah sekarang ni kita bentuk struktur dia dulu, ya, komponen ayat tu, ya. Okey, cukup untuk hari ini dan kita simpan dia. Kemungkinan kita kena juga simpan dalam Word, ya, supaya kita sebelum tu kita simpan dalam print screen dulu, ya, sebelum dia hilang. Okey, dan yang ni pun kita simpan dia dalam Word. So in case kalau nak guna lagi besok, kita akan salin dia saja, copy dia, bawa ke Word, ya, dan kita tampal lah, ya, mana-mana selepas ini untuk kegunaan kita besok, ya.
walazina amanu, kemudian kita savekan dia. Mana dia saving sini. Okey. Ini boleh tutup. Dan kita boleh stop sharing, ya. Dan yang ni pun telah kita simpan untuk perbincangan kita besok, ya. Okey, sekian saja untuk hari ini perkongsian kita. Kita akan sambung besok hari Selasa, insya-Allah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Doktor. Doktor.